penjagaan diri atau self-care. Semakin ramai orang berdepan dengan masalah kesihatan mental terutamanya dengan kawalan pergerakan di Malaysia dan pandemik COVID-19. Ramai yang menidakkan malah mengabaikan kepentingan penjagaan diri. Dan benarkan saya untuk kongsi 3 tip dengan anda untuk membantu anda berdepan dengan cabaran kehidupan masing-masing. Apa yang anda boleh lakukan? Nombor 1, Tetapkan sempadan diri yang sihat dan sentiasa memaafkan diri. pentingkan senaman dalam menyalurkan stres kehidupan ke arah yang membina. Ia membantu juga untuk release endorfin yang membantu anda untuk menggembirakan tubuh. Yang kedua, hadkan masa melihat skrin atau screen time dan uruslah masa dengan bijak. Jangan memperkecilkan kepentingan tidur dalam bantu badan anda untuk dekompres dan distres. Fokus kepada pemakanan yang berkhasiat, kawalan berat badan untuk membekalkan nutrisi yang berkualiti kepada diri anda. Nombor 3, Sentiasalah berhubung dengan keluarga dan rakan terdekat supaya anda tidak bersendirian. Jangan lupa mencari minat dan hobi baru bagi meningkatkan daya kreativiti. ya, semoga tip-tip ini membantu anda untuk berdepan dengan COVID-19 pandemik ini yang pastinya mencabar, dan saya doakan yang terbaik buat diri anda. Penting untuk memberi keutamaan kepada diri anda kerana ianya mampu memberi ruang dalam pengurusan daya tindak yang lebih baik. Sayangi diri anda. Baik, masih bersama kami dan masih ada harapan. Itulah topik kita. Zahira, tadi kita kongsikan sedikit klip juga. Saya nak tunjukkan terus kepada Atalia. Ya. Soalnya Kevin katakan tadi, Kevin tu bos saya sebenarnya. maafkan diri. Sebenarnya saya tak faham apa maksud maafkan diri itu sebenarnya, Atalia. Maafkan diri apabila kita tak boleh melakukan sesuatu yang macam orang kita tengok orang lain boleh buat, macam push up 100 lah 40. Kita macam kenapa tak boleh, kita macam you feel bad for yourself. It's okay. Tak apa, kita baru nak start. Kadang-kadang orang nak start yang paling susah, nak bersukan tu, nak mulakan tu. Tak ada kawan lah. Dan jangan compare diri kita dengan orang lain kan. Sebab kemampuan lain-lain. Kemampuan lain-lain. We are all made different. Kita dijadikan lain. Perbezaan antara pernafasan Setiap individu tu berbeza. lain. Berbeza. Bukan saja kita punya thumbprint berbeza, pernafasan kita punya pace dan length tu berbeza antara satu sama lain. Jadi itu yang kita kena selalu balik kepada diri kita. Be okay. Okay kalau kita tak okay, tak apa macam Kevin cakap tadi. Yang penting kita kena selalu positif. Kak Ngah sebut tadi jangan bandingkan. Adakah itu Kak Ngah melalui fasa membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Mungkin tak ada secara kronik, tapi kadang-kadang bila kita tengok social media kan, social media ni sangat tak healthy, sangat tak sihat sebenarnya. Sebab kadang kita rasa nak bila kita tengah sakit kan, bila kita tengah down, kita nak pergi hantar anak pun tak boleh, orang lain sibuk pergi holiday contoh. Kan benda-benda tu macam menjadi trigger buat kita rasa oh I'm not good enough, aku ni tak cukup bagus ke, aku ni tak cukup hebat ke. Benda-benda macam tu kan bahaya, sangat bahaya. Jadi kita jangan banding-bandingkan, tutup, unfollow ke apa, tutup social media yang boleh buat sementara sampai Hibernate lah orang kata kan. Kita ada juga ni dekat talian Zahira, Baban ni, kalau boleh saya nak tanyakan kepada Baban terlebih dahulu sebagai pengurusi Camellia. Zahira, kalau kita ni kalau nak menguruskan sesuatu perkara, kalau kita melalui perkara itu juga bukan satu yang mudah. Kalau saya nak tanya Baban sebagai pengurusi Camellia atau penaung ini sendiri, apa cabaran utamanya kalau kata nak uruskan mereka yang mengalami satu episod ataupun satu cerita yang sama macam diri sendiri ini? Baban. Antara benda yang paling penting adalah kena tahu nak separatekan diri kita dengan orang yang kita nak tolong tu. Sebab kadang-kadang kita ada tendensi untuk membawa masalah orang yang kita nak tolong tu ke dalam kehidupan kita sendiri. Itu naluri manusia lah, kita nak tolong orang. So itu antara cabaran yang saya rasa saya akan lalui lah bila Camellia nanti akan start menjalankan program-program membantu mereka yang memerlukan ni. At the same time, satu masalah lagi adalah untuk manage simptom saya sendiri. Sebab ada masa saya akan sangat hyper dan sangat kreativiti tu akan flow dengan sangat laju, racing thoughts. Saya bercakap pun dengan sangat laju. Ini belum laju lagi ya. Ada lagi laju lagi nanti saya akan cakap. Jadi itu pun antara simptom-simptom dia yang saya kena
pandai manage dan saya kena pasti sendiri simptom saya sendiri. Bukan setakat mengenal pasti simptom dalam diri orang lain tapi dalam diri saya sendiri. Itu pun antara cabaran dia. Cabarannya lah juga. Ya. Tapi sepanjang Cik Baban sendiri kan menguruskan mereka yang punya cabaran dari segi kesihatan mental ni sendiri melalui Camellia, macam mana kita nak buang perasaan ataupun sifat malu untuk meminta tolong tu? Macam kita tahu kalau orang dalam bahaya, dia mempunyai setengah-setengah isyarat. Macam contohnya untuk minta tolong, sebegini kan. Adakah mereka yang punya cabaran kesihatan mental ni ada syarat-syarat yang boleh digunakan atau bagaimana? Saya guna contoh diri saya sendiri. Saya sebenarnya tak berapa akan mudah rasa tak selesa bila dalam keadaan yang sangat crowded, bila orang yang sangat ramai. Jadi saya dengan kawan-kawan saya, kita orang develop satu safe word ataupun satu perkataan selamat. Maksudnya kalau diorang dengar saya sebut perkataan tu je, diorang tahu tu signal untuk diorang bawa saya keluar dari tempat tu, dari keadaan tu. Jadi itu antara satu benda yang kita boleh lakukan dengan orang-orang yang kita percayai, dengan family kita. Tapi paling penting sekali first sekali kita kena admit pada diri kita sendiri dulu yang kita ada masalah dan kita perlu lakukan sesuatu untuk keluarkan diri kita dari masalah tu. Jadi itu satu contohnya lah. Dan macam-macam lagi cara lain sebenarnya kita boleh guna. Tapi yang memang yang paling utama adalah kita kena memberitahu seseorang. Kita jangan suffer sendirian, jangan lalui apa-apa masalah ni sendirian, sebab memang orang keliling kita sebenarnya sangat nak tolong kita, sangat ambil berat pasal kita dan mereka memang nak tolong, tapi kita kena reach out untuk supaya diorang ni tahu apa yang mereka perlu buat bila kita dalam keadaan macam tu. Cik Baban, tapi kalau kita nak sentuh, nak panjangkan sikit pasal bantuan ataupun sokongan ni sendiri kan, macam orang sekeliling boleh membantu, tetapi kadang-kadang kita ni pun tak sedar yang sebenarnya orang tu memerlukan bantuan daripada kita. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita sebagai masyarakat ataupun ahli keluarga ni, bentuk bantuan yang macam mana, apa yang perlu kita lakukan perkara pertama sekali? Okey, yang pertama sekali kita mesti belajar untuk mendengar. Mendengar bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi mendengar untuk supaya orang yang kita nak tolong tu meluahkan apa yang terbuku dalam hati dia, supaya sebab kadang-kadang masalah kita ni bila kita internalize dia dalam hati kita, kita akan anggap benda tu tak real, benda tu cuma kita ni mengada-ngada perasaan kita je lebih. Tapi bila kita sebut, kita cakap benda tu, it will make the thing real. Kita mengakui yang kita tengah mengalami masalah tu. Dan orang sekeliling, pertama sekali memang kena mendengar. Mendengar, set aside kita punya judgement, set aside kita punya prejudice. Kita bukan nak mendengar tu untuk membetulkan apa yang berada dekat fikiran dia. There's no right or wrong. Sebab itu perasaan dia. Kita tak boleh buat apa-apa. Memang itulah apa yang dia rasa. So kita mendengar. Itu yang paling penting sekali. Kita kena mendengar supaya dia dapat meluahkan segala-galanya. Dan tanpa perlu risau yang kita akan cakap, kau ni orang lain sebenarnya lagi teruk lagi keadaan dia daripada kau. Kau ni sebenarnya tak cukup semayang, tak cukup baca Quran. Kita kalau boleh memang kita jangan cakap benda-benda macam tu, sebab orang yang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kemurungan, dia sebenarnya sedang sakit, dan kataan-kataan ataupun ayat-ayat yang sebegitu takkan membantu dia untuk keluar daripada keadaan sebegitu. Baik, Atilia dan juga Kak Ngah, itu tu satu poin penting yang diangkat, antaranya kalau tu kita dengar dulu apa yang mereka katakan. Saya nak pergi kepada Atilia dulu. Atilia ada sebut Atilia aktif dalam yoga, menyanyi pun ya. Macam mana sebenarnya kedua-dua benda ini boleh membantu Atilia keluar daripada fasa ini? Dan juga ada tak orang ni, soalan ni mungkin agak sensitif tapi saya tanya juga, ada tak orang kata macam tak cukup solat lah, tak jaga itu dan sebagainya. Apa sebenarnya Atilia boleh ceritakan? Saya rasa sebab dua-dua benda adalah dua benda yang saya sangat suka buat. Saya suka menyanyi dan saya suka buat yoga, saya suka mengajar. Apabila saya buat suatu benda yang saya suka, dia jadi mind saya jadi positif, saya rasa jadi semua jadi better.
Apabila saya buat satu benda macam saya nyanyi walaupun satu lagu ke satu verse ke, saya dapat rasa saya boleh keluarkan a lot of stress, a lot of things yang saya boleh release melalui bercakap dengan orang, mengajar orang. Jadi apabila saya buat double dose ni, menyanyi dan at the same time ajar yoga, banyak membantu mengubatkan keresahan saya. Jadi buat sesuatu yang anda suka. Kalau anda suka painting, go into painting ke, atau kalau anda suka bercakap, go meet people macam Baban tu, dia adalah seorang people's person. Dia memang suka bercakap apa semua. Dia menggunakan outlet itu mesra. Kita tak pernah jumpa kan? Kita dah rasa macam mesra. Jadi dia menggunakan outlet ni untuk also mengubat dia. Jadi gunakan sesuatu yang positif untuk membantu anda dan juga membantu orang lain. Saya rasa itu the best. Tapi saya suka juga dengan tips yang diberikan oleh Kevin Zahari tadi. Apabila Kevin cakap, jaga pemakanan yang sihat itu sangat penting. Tapi kita nak tahu juga dengan Puan Alia kan, bagaimana masa jaga kesihatan melalui sukan, melalui yoga. Macam Puan Alia sendiri, adakah melalui episod ini dengan jaga pemakanan atau bagaimana? Okey, menarik tu soalan tu. Makanan merupakan outlet saya untuk relief stress, betul. Tapi kalau dalam keadaan tak okey sangat, saya suka cari sayur. Kenapa tak tahu. Kenapa? Memang nak cari sayur? Tak suka sayur ke? Suka salad. Okey. Dalam keadaan tertentu sebab rasa macam tak tahulah, tak tahu kenapa, tapi keperluan. Tapi bukan kata sayur je. Kadang-kadang coklat pun ya. Popcorn pun ya kan. Benda-benda macam tu. Tengok keadaan. Tapi salad memang antara benda kesukaan. Tapi salad pun dressingnya boleh tahan juga. Tapi cara saya, dressing kita jangan cerita lagi. Kita cerita salad je kan. Tapi yang penting pada saya, makan bukan satu cara saya mengurus stres atau diri ataupun sakit saya. Melalui journaling, saya banyak menulis. Saya ni tak pandai melukis. Kalau pandai melukis rasanya dah pandai menulis. Kalau pandai menyanyi dah lawan Atilia dah. Lebih kan menulis Dan buat puisi. Okey. Saya banyak tulis puisi sebab puisi ni kita boleh tulis macam-macam. Kita boleh kata helang lah apa, orang tak tahu kita cakap pasal siapa kan. Jadi dia selamat. Lepas tu kita nak post social media pun orang tak tahu kita cakap pasal siapa contohnya. Helang helang mencengkam kukunya. Padahal tengah melalui episod tertentu. Bagus tu. Yang baik. Okey, tadi kita dah kongsi tips dan sebagainya. Sekarang kita nak bergerak kepada konsep yang kita Atelia kongsikan awal tadi. Saya difahamkan Atelia juga sebagai penerbit dan juga salah seorang daripada artis di dalam konsep itu. Ramai artis yang saya rasa macam amazing seperti Jacqueline Victor, kita ada Dina, kita ada Vince, ada Resh, Mimi Fly, Black, Wani Ardi, dan MC-nya Cik Puan Sarima, ada Adi Bano lagi, Damien buat lagu. Jadi rasa macam seronoknya. Ini adalah walaupun dia secara percuma di YouTube, anda boleh watch bila-bila anda nak, tapi saya rasa keseronokan dia apabila kita tengok beramai-ramai besok pada pukul 8, ramai-ramai kita switch on sama-sama. It will be Bawa popcorn, bawa salad lah. salad. Jadi konsep ni sendiri macam mana? Konsep apa yang difokuskan oleh Atilia? Apa yang istimewanya konsep ini adalah penyanyi-penyanyi akan menyanyikan lagu yang mereka pilih sendiri. Tidak semestinya lagu mereka. Lagu positif, lagu yang boleh membantu kita jadi lebih positif, dan mereka nyanyikan secara akustik. Semua daripada rumah masing-masing. Jadi kita harap internet semua okeylah, tak hujan apa semua besok. InsyaAllah. Ya, Kak Ngah sebagai penaung mungkin ada cerita-cerita menarik ataupun macam balik mana? tabir sebelum berlangsungnya nanti. Macam mana pilih artis itu sendiri sebenarnya? 11 orang artis ni. Kan? Okey, banyak seronok, artis-artis ni sangat Sportif lah. Supportive, sangat memberi sokongan sebabkan mesej yang kita nak sampaikan kan, mesej tentang kesihatan mental. Sebab bila pandemik ni kita tahu ramai-ramai sebenarnya hikmah pandemik COVID ni sebenarnya orang jadi tahu dan jadi kurang takut dan kurang segan untuk bercakap tentang kesihatan mental. Sebab semua orang pun dalam keadaan uncertain, dalam keadaan cemas dan takut dan sebagainya kan. Bercakap tentang 11 tu, saya ramai antara artis-artis dalam tu yang ada juga isu kesihatan mental sendiri dan masing-masing. Satu saya nak highlight sebab 11 kita tak boleh cover semua kan. Salah seorang daripada artis yang dijemput, Wani Ardi, dia baru sahaja didiagnose dengan hearing impairment, maknanya pendengaran, masalah pendengaran. Jadi sebenarnya sebelum dia rekod diri dia tu, dia kata dia menangis sangat. Dia cerita dengan saya, dia kata dia sangat rasa takut sebab
dia semakin kehilangan sebab kondisi dia ada kondisi kesihatan dia yang menyebabkan dia kehilangan pendengaran. Jadi itu adalah satu ruang platform untuk dia mencabar diri dia juga. Walaupun dia takut tapi dia kata terima kasih sangat-sangat sebab ini adalah peluang untuk dia macam cuba dan cabar diri dia untuk nyanyi juga. So itu salah satu contohnya. Maknanya dia dua hala. Maknanya mudah-mudahan yang mendengar pun, penonton yang mendengar, kita nak beri harapan. Sebab dalam tu nanti dia bukan sekadar konsert seronok-seronok. Dia ada lagu-lagu yang penuh harapan. Lagu kita pun, lagu tema Zurat Care adalah itulah harapan namanya. Dan juga yang penting juga selain daripada mesej harapan, dia ada selit-selit nanti ada PSA lah, ada lakonan sikit, ada cerita-cerita sikit tentang orang-orang yang telah melalui fasa-fasa kehidupan berkenaan dengan isu kesihatan mental dan mereka yang telah kehilangan mereka yang hilang orang tersayang akibat ambil nyawa mereka. Kalau kita boleh kembali sebelum kita berpisah kepada Cik Baban ni di talian, mungkinlah ini pun antara individu penting juga dalam penganjuran konsert amal ini. Sangat penting mungkin, tu. Baban harapan kepada konsert yang akan berlangsung esok ini sedikit daripada Baban. Saya memang harap ramai-ramai menonton konsert ni dia di channel YouTube Yayasan Zurat Care besok pukul 8.30 malam. Selain daripada mendengar lagu-lagu yang penuh dengan mesej positif, kita juga mempelajari sikit sebanyak tentang isu kesihatan mental, penuhi dada kita, lapangkan dada kita untuk mendengar cerita-cerita mereka yang sedang dalam kebuntuan mengalami masalah kesihatan mental ni. Dan juga kalaulah boleh tak keberatan, kami juga mengalu-alukan sumbangan daripada orang ramai supaya kami di Yayasan Zurat Care ni dapat terus menjalankan program untuk membantu mereka yang memerlukan. Okey, jadi terima kasih kepada Cik Baban kerana sudi bersama dengan kami dalam Pesona X1 untuk hari ini dan semoga maju jaya untuk konsert hari esok dan juga semoga terus tanpa penat dan juga lelah tanpa jemu mencurahkan bakti untuk membantu mereka yang memerlukan kesihatan mental. Sedikit daripada Atelia, harapannya ini pun ni Stand for hope juga ni. Ni penyanyi dan juga ni penerbit kan. Saya harap semua akan dapat meluangkan sedikit masa untuk menonton konsert besok dan saya harap konsert besok adalah bukan yang pertama dan terakhir. Kita akan insya-Allah lakukan banyak lagi kerja bersama-sama untuk mewar-warkan mesej yang saya rasa sangat murni. Dan terima kasih juga kepada penaung dan juga penganjur kerana kalau tak ada no konsert. Saya nampak Kak Ngah nak tambah tadi sikit. Nak tambah tu sikit tu. Nak dengar harapan lah tu. Ya, betul, harapan. Perjuangan belum selesai, walaupun konsert dah habis, kita kena teruskan juga. Konsert ni adalah salah satu medium kan, medium untuk kita sampaikan saja. Tapi kita semua, rakyat Malaysia semua ada peranan untuk mainkan supaya kita sama-sama dapat selamatkan nyawa. Nyawa satu je kan. Kita bukan macam main game boleh 2, 3, 4 live kan. Satu je nyawa, macam Squid Game ke apa. Satu je nyawa. Jadi jangan sampai tunggu terlewat sangat sehingga dah terlambat, dah tak boleh buat apa-apa. Jadi kesihatan mental tu dia satu medium yang luas. Ya, dia kita boleh semua orang ada kesihatan mental tapi tak semua orang ada penyakit mental. Tapi jangan tunggu sampai jadi penyakit untuk dapatkan bantuan. Silalah dapatkan bantuan dan sokongan. Betul. Terima kasih atas perkongsian dan juga terima kasih sekali lagi kepada Atalia Harus selebriti kita hari ini. Terima kasih juga kepada Puan Alia Ali ataupun Kak Ngah, pengasas Awareness Against Suicide Awas dan juga secara talian tadi Cik Afzan Yas ataupun Baban Ketua Campaign for Mental Illness, Inclusivity and Awareness Camellia. Terima kasih juga kepada anda. #Tanya Khabar, #Keluarga Malaysia. Inilah kita semua. Kita sama-sama jaga diri kita. InsyaAllah kita akan lalui fasa yang sangat mendebarkan dan juga sangat mencabar ini, Zahira. Dan kepada anda. Dan juga kepada anda yang sebenarnya sedang mengikuti rancangan kami pada ketika ini, jangan lupa untuk terus follow kami melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui TikTok dan juga Instagram. Semua platform media kita ada. Dan juga berkenaan dengan kesihatan mental ini, jangan lupa untuk bertanya khabar rakan-rakan kita, ahli keluarga kita. Adakah anda OK movement seperti yang sudah dinyatakan oleh YB, Menteri Kesihatan kita. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Jaga diri anda.
Walaupun seketika kau satunya adiwira, segenap daya melempar kasih dan ku terima. Namun begitu segalanya sementara waktu, menora menjeratku di pedaya termelayu. Pilihan digentas tanpa ruang untuk ku rayu, kesudahannya sayu bila dibayang aman. Kalau kau pernah mengajar, ku dituntun erti bersabar, tika berlapar, dijadikan iktibar agar tak tersasar, tak dikasar pun tercala perih. Apakah wajar? Sejak detik terpisah, tak sekalipun dikisah. Cuma di balik kaca kau cuba berani singgah, mencerap tanpa kesah serta mengunci lidah. Tiada tanya, tiada hadiah, tiada kabar yang indah. Sanggupkah kau melihatku terluka sendirian tanpa dirimu? Ku keliru, ku biarkan pintu hati terbuka menantikan kepulanganmu. Keliru, keliru, mengapa dalam terluka aku masih merindu dirimu, dirimu. Apa kabarmu di sana? Adakah kau juga merinduku? Terletak kita kelam dan sunyi, masih berpenghuni cuma bagaikan tersembunyi.